Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hisham bin Ramli, nombor metrik 284069. Dan hari ini saya akan berkongsi mengenai konsep tawaruk dalam pembiayaan perumahan. Konsep tawaruk dalam pembiayaan perumahan adalah satu konsep pembiayaan Islami yang digunakan oleh bank-bank untuk menyediakan pembiayaan perumahan kepada pelanggan. Tawaruk bermaksud membeli sesuatu komoditi dari sumber tertentu dengan harga yang disetujui. Kemudian menjual semula kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks pembiayaan perumahan, bank akan membeli komoditi seperti logam berharga atau komoditi-komoditi lain seperti minyak sawit yang boleh dijual semula dengan harga yang disetujui oleh pelanggan. Bank akan menjual komoditi tersebut kepada pelanggan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian, dan pembayaran akan dilakukan secara angsuran melalui tempoh pembiayaan yang telah disetujui. Konsep tawaruk itu sendiri merujuk kepada transaksi jual beli yang melibatkan tiga pihak, iaitu pihak pembeli, iaitu seseorang yang memerlukan dana untuk membeli rumah atau hartanah lain. Pihak kedua adalah daripada pihak bank, iaitu sebagai pihak yang membiayai pembelian rumah atau hartanah, dan akhir sekali adalah dari pihak ketiga, iaitu pihak pembekal, pihak yang menjual komoditi. Dalam hal ini adalah logam berharga seperti emas. Dalam pembiayaan perumahan berkonsepkan tawaruk ini juga, bank akan membeli logam berharga daripada pembekal, kemudian menjual logam berharga ini kepada pembeli. Pembeli akan membayar harga logam tersebut kepada pihak bank secara berperingkat mengikut perjanjian yang telah dibuat supaya pembeli mendapat dana yang diperlukan untuk membeli sesebuah rumah ataupun hartanah. Selepas itu, bank akan menjual semula komoditi tersebut kepada pembekal pada harga yang sama seperti mana semasa bank membelinya. Dalam kes ini, bank akan mendapat manfaat daripada perbezaan harga belian dan jualan logam berharga, dan pembeli akan membayar harga untuk logam berharga itu secara berperingkat kepada bank. Dalam konsep tawaruk, bayaran yang dibuat oleh pembeli kepada bank tidak dianggap sebagai faedah ataupun riba, tetapi sebagai bayaran untuk barangan yang dibeli. Pembiayaan perumahan berkonsepkan tawaruk ini juga boleh menjadi satu alternatif kepada mereka yang ingin membeli rumah ataupun harta dengan cara halal dan mengikut prinsip syariah. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum pembiayaan perumahan melalui konsep tawaruk. Fatwa mengenai konsep tawaruk dalam pembiayaan perumahan di Malaysia telah dikeluarkan oleh beberapa badan pemikir dan ahli syariah di negara ini. Fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahawa konsep tawaruk yang diguna pakai adalah sah dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pada tahun 2007, Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah mengeluarkan fatwa mengenai pembelian perumahan dengan menggunakan konsep tawaruk. Menurut fatwa ini, penggunaan konsep tawaruk dalam pembiayaan perumahan adalah sah selama ia memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama adalah komoditi yang digunakan dalam transaksi tawaruk hendaklah sah dan boleh diserahkan. Syarat kedua, harga beli yang dipersetujui hendaklah ditentukan pada masa transaksi tersebut sedang dibuat. Syarat yang ketiga, transaksi tawaruk hendaklah berlaku secara jelas dan transaksi tersebut boleh disahkan dengan dokumen yang sah. Syarat keempat, pelanggan tidak boleh membeli komoditi yang sama dari pihak bank dalam satu transaksi. Dan syarat yang terakhir adalah pelanggan hendaklah memberikan kebenaran kepada bank untuk menjual semula komoditi yang dibeli oleh pihak bank. Selain daripada fatwa oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, beberapa badan pemikir dan ahli syariah di negara ini juga telah mengeluarkan fakta mengenai konsep tawaruk ini dalam pembiayaan perumahan, termasuklah daripada Institut Kajian Dasar dan Strategi dan juga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM,
serta daripada lembaga tabung haji. Secara umumnya, fatwa mengenai konsep tawaruk dalam pembiayaan perumahan di Malaysia menunjukkan bahawa penggunaannya adalah sah selama mana ia mematuhi syarat-syarat tertentu yang dikenal pasti oleh badan-badan syariah yang berkaitan. Oleh itu, produk-produk pembiayaan perumahan yang menggunakan konsep tawaruk di Malaysia seperti yang dikeluarkan oleh CIMB Bank ataupun yang dikeluarkan oleh Maybank Islami dan lain-lain bank telah dipastikan halal dan menepati prinsip-prinsip syariah. Seterusnya kita akan melihat kepada produk pembiayaan perumahan yang berasaskan konsep tawaruk di Malaysia yang diperkenalkan oleh bank-bank di negara kita. Yang pertama, kita lihat daripada Bank Islam Malaysia Berhad. Mereka menawarkan produk Baiti Home Financing Tawaruk. Selain itu, daripada CIMB Bank Islamic juga menawarkan produk pembiayaan perumahan menggunakan konsep tawaruk melalui produk Home Financing Tawaruk. Selain daripada CIMB Bank Berhad, Maybank Islamic Berhad juga turut menawarkan pembiayaan perumahan yang menggunakan konsep ini. Selain itu, bank-bank lain yang menggunakan konsep ini juga termasuklah daripada RHB Islamic Bank Berhad, Bank Muamalat Malaysia Berhad, Kuwait Finance House Malaysia Berhad, Hong Leong Islamic Bank Berhad, Afin Islamic Bank Berhad, Agrobank Islamic itu dengan produknya Agrobank Home Financing, Bank Rakyat dengan produknya iRakyat Home Financing I. Jadi kita boleh lihat terdapat banyak bank di Malaysia yang menawarkan produk-produk pembiayaan yang pembiayaan perumahan yang menggunakan konsep tawaruk dalam urus niaga mereka. Lebih kurang terdapat dalam 10 bank-bank di Malaysia yang mengeluarkan produk-produk tersebut. Seterusnya kita akan lihat kepada syarat dan kelayakan bagi permohonan pembiayaan perumahan berasaskan konsep tawaruk. Syarat dan kelayakan ini terbagi kepada beberapa bahagian. Iaitu kalau kita lihat yang pertama, kelayakan umum. Sebagai permulaan, pemohon perlu memenuhi kelayakan umum seperti berusia antara 16 hingga 60 tahun, bekerja sebagai kaki tangan kerajaan atau swasta dan mempunyai gaji tetap. Pemohon juga perlu memiliki rekod kredit yang baik dan bebas daripada sebarang rekod tidak baik seperti default atau gagal membayar hutang. Syarat yang kedua, kita tengok kepada syarat tawaruk. Pemohon juga perlu memenuhi syarat tawaruk yang terdiri daripada 3 unsur utama, iaitu ijab dan kabul. Pemohon perlu bersetuju dengan perjanjian pembiayaan yang ditawarkan oleh bank dan menandatanganinya. Syarat tawaruk yang kedua adalah aset yang dijual beli. Bank perlu menawarkan aset yang dapat dijual beli kepada pemohon. Ini biasanya adalah daripada barang kemas, platinum dan perak dan juga komoditi-komoditi lain. Syarat tawaruk yang ketiga adalah jual beli. Bank perlu menjual aset yang ditawarkan kepada pemohon dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran semasa. Setelah itu, pemohon akan kembalikan aset tersebut kepada pihak bank dengan harga yang lebih rendah yang akan memberikan pembiayaan yang diperlukan. Transaksi ini akan memberi kelebihan kepada bank dan membantu juga daripada pihak pemohon untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Seterusnya kita lihat kepada kelayakan dokumen. Antara general kelayakan dokumen yang diperlukan adalah salinan kad pengenalan dan slip gaji terkini, surat pengesahan majikan, surat kelulusan pinjaman,
surat setuju terima dari pihak penjual, dan surat setuju terima daripada pihak jaminan. Seterusnya kita lihat kepada penilaian kelayakan pembelian. Bank akan melakukan penilaian pembiayaan terhadap pemohon berdaftar berdasarkan beberapa faktor seperti berikut. Kepantasan bayaran balik yang dijangka, jumlah pendapatan bulanan pemohon, nisbah hutang berbanding pendapatan bulanan DTI, dan penilaian semula harta semasa. Dan syarat terakhir adalah syarat kelayakan harta. Harta yang dibeli menggunakan konsep tawaruk perlu memenuhi kelayakan tertentu seperti tidak dalam senarai harta yang diharamkan, bernilai memadai untuk memenuhi jumlah pembiayaan yang diminta, dan yang terakhir adalah tidak tergadai atau telah diambil oleh pihak ketiga. Okey, yang terakhir kita akan tengok kepada contoh pengiraan yang melibatkan pembiayaan menggunakan konsep tawaruk. Jika kita lihat contoh pengiraan pembiayaan adalah seperti jumlah pembiayaan, misalkan seorang ingin membeli rumah yang berharga RM500,000. Pihak bank menawarkan pembiayaan sebanyak RM400,000 menggunakan konsep tawaruk. Bank kemudian menawarkan pembiayaan menggunakan konsep tawaruk dengan menggunakan aset seperti emas. Jadi bank menawarkan emas sebanyak 100 gram dengan harga RM200 per gram. Jadi nilaian emas tersebut adalah RM20,000. Bank menjual emas sebanyak 100 gram dengan harga RM220. Jadi pemohon perlu membayar RM22,000 untuk membeli emas tersebut. Jadi ada perbezaan sebanyak RM2,000. Pemohon menjual kembali emas tersebut dengan bank dengan harga RM200 per gram. Jadi pemohon menerima RM20,000 daripada bank. Ini menunjukkan nilai pembelian aset tawaruk adalah sebanyak RM2,000. Bagi pembayaran balik, pemohon perlu membayar balik pembiayaan sebanyak RM400,000 ditambah dengan faedah, misalnya 4% setahun selama 25 tahun. Jadi maknanya jumlah bayaran balik keseluruhan adalah sebanyak RM641,289. Jadi untuk jumlah bayaran bulanan adalah sebanyak RM2,137.63 untuk tempoh 25 tahun. Itu adalah contoh pengiraan yang melibatkan pembiayaan menggunakan konsep tawaruk. Saya rasa itu saja daripada pihak saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita berjumpa lagi.